betul. Yang selalu Allah sebut juga dalam Al-Quran ialah Al-Ghani. Al-Ghani maksudnya yang maha kaya. Masih kata perkataan Al-Ghani, orang Melayu ada juga orang nama Abdul Ghani, cuma lama-lama dia panggil jadi Ghani juga. Sebenarnya GHA itu bunyinya seperti kita jangan panggil kat dia Abdul Ghani, kita kena panggil dia Abdul Ghani. Perkataan Al-Ghani bermaksud kaya. Apa maksud kaya? Kaya bermaksud apabila seorang tu kaya, apa jadi? Dia tidak memerlukan yang lain. Kita kaya harta, kita tak perlukan bantuan harta orang lain. Allah sebut dalam Al-Quran, Allah kata, ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah, wallahu huwal ghaniyyul hamid. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, antum fuqara, al-fuqara'u ila Allah, kamu semua ini al-fuqara, fakir kepada Allah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Allah Ta'ala itu maha kaya lagi maha terpuji. Dan kita akan baca Quran, kita akan tengok Allah sering mengulangi perkataan maha kaya dan maha terpuji, Al-Ghani dan Al-Hamid. Allah sifatkan, Allah bukan kata ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, tapi hakikatnya insan, semua manusia. Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah. Wahai manusia, kamu semua ialah fakir kepada Allah. Sebab itu di kalangan ahli-ahli kerohanian, mereka suka tulis nama mereka sebagai al-faqir ila Allah, orang yang fakir kepada Allah. Kita ini hakikatnya macam mana orang kata kaya pun, kita fakir. Pada hakikat diri insan itu fakir kepada siapa? Pada Allah. Kerana kita perlukan dia, kita bergantung kepadanya. Jika tidak kerana rahmat Allah, tidak ada apa yang kita miliki, dan tidak ada apa pun yang kekuatan yang ada pada kita. Rahmat Allah ini banyak, dia beri pada kita. Kita kadang-kadang semalam kita sebut besar rahmat, nanti kita sambut dah fakir. Rahmat Allah ni banyak. Allah maha terpuji dan kita ini tidak terpuji. Saya selalu sebut, kalau Allah Ta'ala singkap bagi setiap diri kita ini keaiban dia, tak ada siapa yang di kalangan kita yang dapat berjalan dan jumpa orang lain. Kerana setiap kita ini ada keaiban yang tersendiri. Tapi rahmat Allah Ta'ala dia telah menutup. Sebab itu dia Ghafur, Ghaffar, Sattar. Dia menutup keaiban ini. Ustaz Rashid, saya, jika Allah singkapkan keaiban, tentulah saya pun tak adalah orang nak hormat, tak adalah orang nak bagi ceramah. Demikian semua kita, kerana semua kita ada aib yang tersendiri. Tapi rahmat Allah Azza wa Jalla ditutupkan keaiban itu. Sebab itu dia menyuruh juga kita untuk menutup keaiban individu. Kita hanya bantah keaiban yang membabitkan, bukan keaiban, dosa yang membabitkan, kezaliman pada orang lain. Tapi sesiapa yang tutup dosa dia, kita tutup dosa dia, kita tak bongkar. Allah Ghaniyyul Hamid. Allah Ta'ala maha kaya, dia tak memerlukan kita, kita memerlukan dia. Pada maruah kita memerlukan dia. Pada harta kita memerlukan dia. Pada kesihatan kita memerlukan dia. Pada kebahagiaan kita memerlukan dia. Dan Allah tidak memerlukan kita. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Quran kata, sesiapa yang bersyukur, dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Sesiapa yang kufur, sesungguhnya Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Kita bila tengok orang tawaf,
Kita tahu orang yang tawaf, begitu banyak manusia memanggil Allah, memuji kebesaran Allah, ia tidak menambahkan apa-apa pada kebesaran Allah. Dalam hadis qudsi, Nabi SAW menyebut, Allah berfirman, ayuhan nas, law an ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinsakum law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala qalbi rajulin wa ala atqa qalbi rajulin wahid ma zada dhalika fi mulki syai'a. Walau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala afjari qalbi rajulin wahid kanu ala afjari qalbi rajulin wahid ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Nabi kata, Allah firman, wahai manusia, wahai hamba, jika orang yang pertama kamu sehingga yang paling akhir, jin dan manusia. Yang pertama kita tak tahulah bila, kan? Mula daripada Adam lah, tapi sampai bila kita tak tahu. Sekarang manusia ada lebih kurang 6 bilion ke 7 bilion. Tak tahulah kalau daripada dulu sampai sekarang. Allah kata, kalau kanu ala atqa qalbi rajulin wahid, jika mereka itu di atas jiwa, di atas jantung hati orang yang paling takwa, ambillah hati Nabi SAW. Allah kata, mazada dzalika fi mulki syai'a, itu tidak akan menambahkan apa-apa kebesaran pada kerajaanku. Allah kata tak ada apa. Walau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinsakum kanu ala afjal qalbi rajulin wahid ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Kalau yang paling awal sehingga yang paling akhir, jin dan manusia sejahat-jahat jantung hati. Tak tahulah siapa yang paling jahat, sama ada Fir'aun atau etis modern, Hawking dan seumpamanya, yang tulis buku God is not great, ataupun yang tulis buku God was dead. Kalau yang paling jahat, semua manusia sama hati macam hati dia, semua jin sama macam tu, Allah kata, ma naqasa zalika min mulki syai'a, tidak menambah, mengurangkan kebesaran kerajaanku sedikit pun. Allah tak perlukan kita. Kalau kita tahu banyak, man yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Siapa yang bersyukur, dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Semua kebaikan ini balik kepada kita. Maka dengan itu kita sebut, Ya Rahim, Ya Hamid, wahai yang maha kaya, aku perlukan engkau. Aku perlukan engkau. Nama-nama Allah ini mendidik kita supaya kita adanya kehalusan jiwa apabila kita memanggil dia. Kita tahu nak panggil Tuhan kita, kita tahu macam mana nak address dia. Kadang-kadang orang tak belajar nama Allah yang ada dalam kitab sunnah. Kalau orang besar datang, pengurusi katanya, ni nak panggil apa? Yang berhormat ke, yang amat berhormat ke, yang berbahagia ke? Apa lagi dia punya title dia? Dapat doktorat anugerah ke, doktorat betul ke? Kan? Semua dipanjangkan, kan? Kita jaga, tak takut tersilap. Ada satu royal family tersilap address pengurusi, tak dibenarkan lagi dia masuk istana. Takabur. Tapi kita, ini semua manusia lagi. Kadang-kadang tak ada, kita sebut yang berbahagia, dia tak bahagia pun. Yang amat berhormat, kita pun tak tahu dia berhormat. Allah. Tapi kita panggil Allah dengan address yang betul. Ya Ghani, wahai yang maha kaya. Dia addresskan kita, Ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah. Wahai manusia, kamu fakir kepada Allah. Kamu perlukan aku.
Wallahu huwal ghaniyul hamid. Sedangkan Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Maka dengan itu, maka Allah menyuruh kita, wa man yastaghni yughni Allah. Siapa yang mencukupkan dirinya, tak minta kat orang, maksudnya tak merendahkan diri untuk mendapat sesuatu daripada manusia lain, sehingga menggadaikan agama dan nilai dirinya, Allah cukupkan untuknya. Allah cukupkan untuknya. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita ini fakir, tapi fakir kepada Allah. Kalau orang tanya fakir, saya fakir, tapi fakir ila Allah. Kerana Allah menamakan kita fakir. Antumul fuqara'u ila Allah. Kamu semua fakir kepada Allah. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmat kita. Dan saya ingat saya nak jawab soalan sebab saya bantu saya ikut ceramah. Allah. Silakan tuan, kalau ada apa-apa. Ustaz, tadi ada Ustaz Rashid beri keterangan tentang Nabi Ismail dan sembelih, perintah daripada Allah Ibrahim sembelih Nabi Ismail. Ada orang berpendapat, saya nak tanya pendapat Ustaz, yang mereka berkata musibah yang berlaku pada bangsa Arab sekarang ni satu kaus dengan sembelihan Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Adakah itu betul cara pemikiran? Dalam ajaran Yahudi, mereka berpendapat yang kena sembelih itu Ishak. Dan saya pernah, bila 2 bulan lepas saya hadir satu seminar di Maison Francaise, satu institusi Perancis di Oxford. Satu Yahudi bintang, dia tegaskan Ishak lah yang kena, bukan Ismail. Ini rival lah semua orang. Jadi kita menaskan, walaupun even dia gunakan Quran sendiri yang agak samar katanya tentang isu itu, bukan di sini saya nak bahas kan. Musibah yang kena bangsa Arab bukan masalah Ishak ataupun Ismail, kerana yang menyuruh di sembelih itu adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri. Yahudi ni dengan Arab ni pada asalnya dia satu jalur bangsa, tak jauh. Daripada luar pun dia luar Samir. Dia Yahudi, Arab dan Iran. Mereka ni dekatlah rangkaian mereka. Arab bukan satu bangsa. Dulu lagi Arab ni bangsa yang kena tindas. Artinya dulu ada kerajaan-kerajaan yang kuat. Mereka di sini ni tak ada kerajaan yang stabil. Hanya ada macam tribal system yang ada di sini. Iaitu tribe ni ialah Quraisy. Yang lain semua ada di bawah naungan mereka. Dia tak ada satu kerajaan yang kukuh macam ada sistem beraja dan seumpamanya. Yang memuliakan Arab ialah kedatangan Islam. Arab ni teruk dulu. Walaupun Arab, seperti mana kata Maulana Abdul Hasan Ali An-Nadawi, Arab bukan tak ada kelebihan. Dia ada syair yang baik, ada kepandaian di dalam pasukan memanah, berkuda. Tapi mereka gagal untuk membentuk apa-apa kerajaan yang stabil. Maka jadi manusia padang pasir. Itu yang Sayyidina Umar kata, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita adalah kaum yang Allah muliakan dengan Islam. Falamma nabtaghil izzata bighairi ma a'azzana Allah, azallana Allah. Apabila kita cari kemuliaan selain daripada apa yang Allah berikan kepada kita, yang Allah muliakan kita, kita akan dihina oleh Allah. Dan hakikatnya itu yang mereka buat. Nabi Allah Ismail alaihissalam dan Nabi Ishak ni satu. Daripada mereka, dia datuknya sama. Sebab tu Allah kata, am kuntum syuhada idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'budu min ba'di.
Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Tidakkah kamu saksikan? Kita memang tak saksi, tapi Allah remind, Allah cuba ingatkan kita. Allah kata, tidakkah kamu saksikan ketika Yakub itu dihadiri oleh kematian, dan dia berkata kepada anak-anaknya, ma ta'budu min ba'di, kamu semua anak-anakku, apa yang akan kamu sembah selepas aku tak ada nanti? Itu pesan mak bapak bila nak meninggal nanti. Jadi kita kalau nak mati, di samping tu tanah tu bagi ke abang kau, kereta tu. Itu dunia daripada pandai kan. Tapi dia, dan para Nabi berpesan tak akidah, ma ta'budu min ba'di, apa yang kamu akan sembah apabila aku tidak ada nanti? Mereka kata apa? Na'budu ilahaka wa ilaha abaik, kami akan sembah Tuhanmu, Tuhan datuk nenekmu, Tuhan Ibrahim, Tuhan Ismail, Tuhan Ishak. Maksud Tuhan satu lah, Tuhan Ibrahim, Ismail, Ishak, Tuhan yang satu. Dan kami ini kepadanya menyerah diri. Menyerah diri. Allah kata, tilka ummatun qad khalat, laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Demikian itu umat yang telah berlalu, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan keturunannya. Laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum, bagi mereka apa yang telah mereka kerjakan, bagi kamu apa yang kamu kerjakan. Subhanallah, ini titah Allah, titah tertinggi. Allah kata bagi mereka apa yang mereka telah kerjakan, bagi Ismail, bagi Ishak dan Ibrahim apa yang telah mereka kerjakan dengan membina Kaabah dan menegakkan tauhid. Bagi kamu apa yang kamu kerjakan, walad, dan kamu tidak akan ditanya tentang apa yang telah mereka lakukan. Apa yang mereka lakukan tak ada kena-mengena dengan kamu. Kamu ambil contoh, betul, tapi segala kebaikan yang mereka buat dapat kepada mereka. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Jika ada keturunan mereka yang salah pun kamu tak kenal, kamu dapat bahagian kamu. Orang Arab menjadi hina kerana mereka meninggalkan Islam. Dulu mereka tak ada masalah. Mereka 1000 tahun hampir empire ini dibina, paling tinggi lah sekarang. Mereka bukan kata dulu mereka dah ada empire, kemudian Islam datang tambah kuat. Tak ada. Mereka tak pernah ada. Dia tidak seperti Rom. Kalau Rom, Nabi itu datang di kalangan orang Rom, mungkin orang kata dah, kalau anak Rom itu memang kuat dah. Kalau dia datang di kalangan Persia, Parsi, mungkin orang kata Parsi itu memang dah kuat dah. Tapi mereka never had, mereka tak pernah ada empire. Tiba-tiba mereka ada dengan berkat Islam. So agama tidak boleh dipersalahkan. Salah mereka orang Arab, salah mereka. Salah dulu adalah orang Pakistan, orang tu. Soalnya Islam ni macam saya kata, orang Arab ni kan banyak sangat, 200 juta pun saya ingat campur ada berapa. Pakistan, orang India Muslim lebih banyak. Pakistan saya ingat 150 juta lah masa campur dengan di India ni. Tu pun pisahkan negara. Kalau tak pisah, kalau tidak, mungkin India boleh dapat orang Islam 300 lebih. Afrika lagi, Indonesia lagi. Turki tak saya ingat tak ramai sangat. Tapi sekarang ni orang sedang perjuangkan Melayu. Agama Islam, Melayu dan Raja. Kau mana? Tapi yang betul, saya tengok orang Melayu ni, saya maksud orang Melayu ni dia tak mau jaket dalam buku sejarah Melayu. Dia cuba bangkitkan bangsa dia. Tulsi Lanang apa semua kan. Kononnya orang Melayu ni keturunan Iskandar Zulkarnain. Terus sekarang ni ada orang tak email kat saya, betul kita ni keturunan Iskandar Zulkarnain yang kamu orang dunia. Boleh tahan Malaysia pun boleh.
maklum najis ada perbezaan dia kan, kategori najis. Bagaimana pula dengan haram tu? Minta tolong Ustaz jelaskan definisi untuk haram. Sebab apa? Apabila bagi kat Malaysia ni, bila makan khinzir haram, tapi kalau minum ke, main nombor ke, rasuah ke, dia haram-haram juga, tapi haram tu boleh buat. Jadi macam mana definisi dia? Adakah ada kategori seperti mana najis najis mukhalladah apa semua? Minta Ustaz jelaskan. Tuan dan saya insyaAllah saya asyik jawab. Saya asyik ni ahli fiqh. Tuan-tuan datang sini dia panggil haram. Saya sebut Maria haram. Siapa cerita? Panggil Ustaz Muhammad. Sebab tu kita panggil haram. Sini haram apa? Haram maki ya. Sebab tu bila orang kata haram dia nak kata kan. Kalau dia kata di sana ilal haram masih ke mana? Ke masjid lah. Sebenarnya semua kawasan ni tanah haram. Kalau di Madinah boleh sebut ilal haram ke Masjid Nabawi. Sebab tu ada orang Melayu dia suka ulang umrah. Jadi dia pergi umrah dia di tanah ni. Jadi dia cakap Arab tak tahu, dia habaq kat situ qiblat Kaabah. Dia masuk kan dia kata haram. Ya, dia kata dia keluar macam mana dia kata haram lagi kita buat benda baik. Haram dia kata masuk haram sini. Tak apalah. Dia kata orang nak buat baik, orang nak buat benda halal dia kata haram lah. Haram. Dosa najis, kategori najis, tak apalah. Yang detail nanti kita tengok sebahagian kuda-kuda kita tentang najis mukhalladah, mutawassithah dan mukhaffafah. Even apa yang dimaksudkan dengan najis mukhalladah tu masih khilaf di kalangan para ulama. Kalau tanya saya tak menganggap khinzir tu mukhalladah, mutawassithah, maksudnya bukan najis. Kerana khinzir tu artinya kita basuh hilang kesan memadai. Maksud saya najis tu kita tahu. Ya, saya just dah kita lalu pembahagian itu tak apa. Tapi artinya kalau dalam pembahagian itu ada yang berat, ringan, pertengahan dan ringan. Itu dibagi oleh ulama. Demikian juga dosa. Dosa ni ada, walaupun semua dosa maksud salah pada Allah Ta'ala, tapi tak sama. Ada kabair, ada saghair, ada dosa-dosa besar, ada dosa-dosa kecil. Tak bolehlah kita samakan orang yang buka kepala nampak rambut tu sama dengan berzina, tak boleh. Orang kata macam zina, tak boleh. Yang dikategorikan dosa besar ialah dosa yang mempunyai ancaman yang jelas daripada Quran dan Sunnah sebagai amaran yang besar yang mengancam dengan ancaman yang hebat. Bukanlah berarti kita halalkan dosa kecil tu. Orang isap rokok, patut nak haram lah kan. Tapi tak sama lah kita nak kata isap rokok dan minum arak dosa sama. Tak sama. Kita tak boleh kata sama. Pasal minum arak clear haram dengan nas yang jelas. Ada lagi tentang kelaknatan terhadap arak. Isap rokok ini haram di atas kesan yang memberi pada insan. Dosa tapi tidak sama. Makan khinzir dosa. Adakah sama dosa makan khinzir dengan makan binatang tak disembelih? Kita tak ada satu nas yang jelas untuk membezakan. Contoh. Tetapi kalau tanya saya akan tentu bagi saya kata makan khinzir dosa besar ni. Sebab makan binatang yang tak disembelih ada khilaf di kalangan ulama. Pertama, ulama yang tak disembelih oleh Muslim, maksud saya. Pertama, kalau sembelihan itu ahli kitab, ada nas. Wa ta'amul ladina utul kitab halal lakum. Makanan disembelih oleh ahli kitab, iaitu Yahudi dan Kristian, halal untuk. Kalau tak disembelih oleh ahli kitab, ada pendapat walaupun tidak disokong banyak yang menyatakan binatang ni selain daripada kalau tak disembelih untuk berhala,
boleh makan. Wa ma uhilla li ghairillah. Yang salah tu yang disembelih tu berhala. So mereka berdalilkan hadis Nabi bila sahabat beritahu bila tak tahu binatang ni sembelih kata Rasulullah. Rasulullah kata Sammullah wa kulu. Bismillah dan makan. Dalam hadis riwayat Bukhari. Okey, kalau ada orang makan, kita tengok orang pergi makan, saya kata bismillah makan. So, saya cerita ni, saya ada kawan Iran. Dia suka beli daging biasa ni yang bukan apa nama halal punya sembelihan ni. Dia masak sekali saya masak masakan saya, dia masak. Saya invite dia makan tu, dia makan, tapi saya tak makan makanan dia tu. Tapi saya tak tegaskan kepada dia sebab saya kata saya tak makan. Saya tak setuju dengan pendapat ni pada umumnya. Dan dia makan saya tak bantah sebab benda tu ada perbezaan. Tapi saya ingat dia ni semua benda makan, halal tak kira. Okey, adakah sama kemudian khinzir tentu berdosa. Ni nas. Walahmul khinzir adalah khinzir. Makan khinzir dengan minum arak. Wallahu a'lam. Khinzir Allah sebut dalam Quran haram. 2 kali Allah sebut dalam Quran. Tetapi di samping dia dosa besar, dari segi ancaman terhadap minum arak lebih banyak dalam nas daripada khinzir. Dua-dua dosa. Tapi saya rasa Allah alam minum arak dia lebih besar. Pasal ancamannya banyak. Ancaman makan harta benda orang lebih banyak daripada minum arak. Macam-macam Nabi cerita bahagia-bahagia. Dosa ambil harta benda orang, makan harta benda orang. Artinya kalau orang tanya dosa sama ke? Dosa tak sama. Tetapi kesemuanya berdosa. Kesemuanya berdosa. Judi, rasuah dosa. Bos, kalau membabitkan harta benda orang lebih besar daripada minum arak sebab entah satu orang minum arak, dia Allah Ta'ala astagfirullahaladzim, dia bertaubat, dia kita nak buat, stop. Tapi bila dia rasuah, dia zalim pihak yang lain. Dia dengan Allah Ta'ala dia boleh minta ampun Allah Ta'ala, dia nak kena selesaikan dengan orang yang telah dia zalimi. Tak sama prosedur tu. Lagi dah. Sekarang macam satu trend banyak orang suka buka masa dan mengharapkan bantuan orang lah. Kadang-kadang yang saya tengok tu orang yang jaga tu dia tak kerja sebab sebenarnya dia kena tukar masa untuk menguruskan budak-budak ni. So saya wonder dia punya makan minum untuk keluarga ni sebab dia pun tinggal dalam rumah tu juga. Saya assume duit-duit sewa bulan makan minum semua mesti dari sumbangan. Tak dia tak kerja, so macam mana bahagian dia? Adakah dia dikimarkan dan tak? Wallahu ta'ala alam. Berdasarkan nas Quran, mereka boleh ambil orang yang jaga anak yatim, dia boleh ambil kadar untuk membolehkan dia hidup. Kerana dia dah fokus kerja dekat sini. Umpamanya termasuk kalau kita bela anak yatim di rumah kita, kita kata dia tak mau belanja duit kita, bapak dia tinggal dah, so kita ambil katalah RM10 sambil duit makan. Dan of course kadang-kadang itu kita termakan juga sekali saja. Itu dimaafkan, bahkan dikira oleh sebagai halal bahagian juga daripada kita. Tapi berbeza lah kalau dia tak kerja langsung tapi makan, itu tak boleh kan. Alladzina ya'kuluna amwala yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nar. Orang-orang yang makan harta benda anak yatim secara zalim, sesungguhnya dia makan dalam perutnya api neraka. Tapi kalau dia buat kerja, apa pun tak kira, dicuci tandas mereka ke, dicuci tempat mereka, at least dia duduk situ nak pastikan jangan benda apa, kita kira part of the work ataupun the job. So kita kira bolehlah kena macam tu. Tapi ada benda agama tak ada spesifik penalti kau mesti dihukum ini, tapi agama bergantung kepada takwa manusia dengan Allah. Macam suami isteri juga kan? Takwa yang menentukan kita. Kita suami, isteri kita ni nampak baik, dia bekerja, ikan dia beli, beras dia beli, kita kata aku lega kat rumah aku semua isteri aku beli,
duit ni boleh guna saokok. Tak lah, tak ada. Ataupun kita guna untuk benda lain kan. Tapi sebenarnya falyattaqi rabbah, kata Nabi. Takutlah Tuhan. Kita kena tanya isteri kita, ni dah beli ni sebenarnya tanggungjawab saya. Dia tak pun saya halalkan. Alhamdulillah lah. Kalau dia kata ni tanggungjawab saya nak buat macam mana, dah buat tak beli, saya kena beli lah. Tak apa, kita kira di akhirat esok kalau kita kalau kita boleh buat macam tu kan. Mudah-mudahan tak, insyaAllah. Maka ini semua ada benda yang macam tu juga kes kadang-kadang talak. Seorang suami talak isteri dia. Aku tinggalkan kau. Perkataan tinggal, kita tak faham perkataan tinggal. Boleh jadi tinggal dia nak belah, dia bukan cerai, dia kinayah. Maksudnya boleh jadi dia maksudkan talak. Isteri tak tahu. Isteri tanya dia, bila dia reda sikit, saya tanya dia, macam abang talak saya ke tadi? Dia tak ada, maksud aku tinggal, aku nak pergi kedai, aku nak agak. Tapi dia actually, dia really mean, dia maksudkan. Kita tak tahu, dia maksudkan. Dia dengan Tuhan. Kita sangka kita tak tertalak, tapi dia dengan Tuhan, dia tertalak. Isteri tak dosa. Isteri tak dosa. Itu dia dengan Tuhan. Allah Ta'ala tak hukum kita tak benda yang kita tak payah tu cek dan ni masa tidur cek sendiri. Betul tak apa tak? Dia kata tak. Tapi ada benda yang membabitkan insan dengan Tuhan. Hukum syarak, tapi insan dengan Tuhan. Allah Ta'ala tahu apa yang dia maksud. Allah. Kelima orang kat bed tak. Baik, jadi tuan-tuan dan rahmati Allah, maknanya pukul 5 ni tak ada pasal kita akan berpindah ke tempat lain. Pagi esok pun Dr. Sri akan keluar awal pukul 10 pagi dah kena ada di airport. Jadi kira untuk pertemuan sesi Dr. Sri ni setakat ini saja di sini. Rasmi. Jadi lepas ni tuan-tuan nak belanja dia makan unta, makan kambing, makan apa tu, tinggal kemudian lah. Sekarang nak malukan begitu. Dan untuk perpindahan kita nanti ni, saya dimaklumkan oleh Ustaz Muhammad, lepas makan nanti, sekarang ni boleh siap packing dah. Harap-harap tak berharap pindah lah itu lagi kan. Packing barang, readykan anytime untuk diangkat ke lobi. Solat zuhur, makan tengah hari, tunggu insyaAllah. Kalau tadi kata Ustaz Muhammad lepas asar kita boleh gerak masuk ke hotel yang baru. Tapi barang kena buat keluar awal. Selalunya hotel dia akan minta kita keluar awal sebelum pukul 12 kan? Esok lepas lah kita lepas pukul 12 kan? Lepas pukul 12 kita lunch lepas semua. Kalau ada apa masalah hotel nak bersihkan, kita panggil Ustaz Muhammad bagi settle. Itu je lah. Kalau nak suruh bel-bel itu angkat, letak luar pintu lah. Kalau lobby pun kita tempat insyaAllah tak berlaku kehilangan, tapi takut silap ambil itu je kan? Tak pintu insyaAllah. Tapi takkan kalau ada koordinator yang boleh uruskan kita di Ufran, ada lagi beberapa bilik kan. Kalau di sini ni, kalau kita letak di, kalau banyak letak di pintu lah, suruh bebel tu angkat nanti tu ke bawah. Senang kata Di Ufran tak payah. Mana-mana jauh lah. belakang Lobi lah Ustaz sebenarnya. lobi ya. Kalau semua boleh letak ke lobi, kita simpul sekali di lobi tu nanti. Lepas zuhur makan tengah hari, kemudian kalau kita nak ke masjid ke apa ke, barang kita akan siapkan insyaAllah. Sorry. Kalau untuk yang di sini bukan lobby, G ya. Kena turun kat bawah keram.
letak kat apa nama banner kat banting Syiraz di situ. Kemudiannya ada cadangan kawan-kawan tadi pesan sebahagian akan betul nak balik esok kan. So biasalah kan kita ada tak tahu melainkan kalau tuan-tuan ada pegang fatwa tak boleh bergambar kan. Kita nak bergambar ramai-ramai satu jemaah kita ni. Mungkin kita bergambar di sana lah. Pindah esok mungkin malam ni ke apa kita buat satu sesi nak gambar. Jadi insyaAllah itu kita akan maklum kan. Mungkin lepas makan malam ke apa juga. Allah Ta'ala alam. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.